sebenarnya kami telah menerima pelbagai rintihan daripada orang awam, bukan saja kekeliruan mengenai polisi ini, tetapi juga saman yang dikeluarkan adalah tidak setimpal dan saksama, terutamanya kepada golongan miskin, OKU, pelajar dan juga orang B40. Kita tahu semenjak implementasi, pada mulanya definisi tempat sesak juga tidak jelas, terlalu terbuka, dan ini menimbulkan kekeliruan dan juga penguatkuasaan yang mungkin tidak begitu efektif, spesifik dan kadang-kala selektif. Ini juga akan menaikkan risiko yang disalahgunakan oleh segelintir, bukan semua, tapi segelintir pihak penguasa yang tidak bertanggungjawab, yang nak cari mungkin duit kopi lah. Jadi sebenarnya saya boleh bagikan banyak contoh lah. Saya sejak penguasaan saya telah meneliti berita dan juga menerima rintihan daripada rakyat di kawasan saya, bagaimana penguatkuasaan telah dilakukan. Sebenarnya kita melihat satu kes saya tahu, ada seorang perempuan tua. Dia mau pergi ke pasar untuk membeli barang, keluar dari tempat kereta di parking sana, keluar dari kereta nak pergi pasar, setengah jalan dia terlupa pakai mask, patah balik ke kereta tapi disaman di sana RM1,000. Walaupun tempat kereta sebenarnya bukannya sesak, tetapi disebabkan tadi saya kata definisi tempat sesak itu tak begitu jelas. Jadi penguatkuasa mereka pun kadang-kadang keliru dan mereka tahu bagaimana nak menguatkuasakan polisi tersebut. Selain itu, kita juga nampak video yang tular di media sosial di mana seorang pelajar yang sebenarnya tengah menunggu LRT, tengah main handphone, dia tarik pelitup muka ke dahi. Lepas tu disaman RM1,000. Pelajar menangis di sana kerana terkena compound tersebut. Jadi bagi saya ini, I'm not justifying the mistake that was made. Saya bukan cakap apa yang mereka lakukan itu adalah betul dan mereka tak perlu disaman. Tetapi isunya adalah adakah kesalahan atau hukuman tersebut setimpal dengan kesalahan yang dilakukan, terutamanya untuk kesalahan kali pertama. Jadi kalau kita lihat contoh di negara lain, kalau di Australia, kita tahu juga sekarang di Victoria kita ada penularan wabak tersebut dan mereka ada juga PKP mereka yang ada. Mereka juga ada polisi pelitup muka mandatory ini, tetapi denda yang dikenakan di sana adalah sebanyak 200 AUD. Tetapi walaupun kalau kita convert pada ringgit tinggi, tetapi kalau kita lihat nisbah atau ratio kepada gaji minima di Australia, 200 AUD itu tersebut hanya 6.7% daripada gaji minima di Australia. Di Singapura, saman adalah 300 Sing dollar. Di Singapura mereka tak ada gaji minima, tetapi proposal gaji minima mereka adalah sebanyak 1,300 Sing dollar. Jadi 300 adalah bersamaan 23%. Indonesia 5.84% daripada gaji minima atau the medium range of their income dengan izin. Di UK compound pertama £100, dan mereka juga mengamalkan satu tier system di mana jika ada kesalahan yang berulang atau repeat offender, mereka akan meningkatkan secara berperingkat sehingga £3,200. Kalau kita lihat di Malaysia, RM1,000 adalah bersamaan 83% daripada gaji minima 1,200 ini. Bagi saya ini tidak adil, terutamanya jika hasrat kita adalah untuk mendidik dan bukan sahaja untuk menghukum. Jadi kami memang bercadang agar kerajaan untuk meminda Akta 342 ni untuk memperkenalkan satu denda secara berperingkat atau dengan izin tier system, di mana kesalahan kali pertama atau first time offenders adalah RM250 mengikut baseline yang saya katakan tadi. Kesalahan kali kedua mungkin RM500 dan seterusnya RM1,000 dan apa yang dicadangkan oleh kerajaan. Tetapi apa yang saya cadangkan adalah undang-undang atau polisi itu haruslah berpatutan dan satu kompaun yang lebih saksama, munasabah dan lebih bertimbang rasa. Jadi sistem berperingkat atau tier sistem ini bagi saya memang lebih saksama, terutamanya jika melibatkan orang miskin,
orang yang terkesan akibat kegawatan ekonomi yang kita alami sekarang, dan mungkin ada yang dengan izin make an honest mistake. Seperti saya katakan tadi, anti yang nak pergi pasar tadi, memang dia lakukan kesalahan, tapi itu satu honest mistake. Jadi untuk kali pertama bagi saya, RM250 adalah cukup berpatutan. Tapi sebenarnya RM250 itu juga bukan murah untuk kebanyakan rakyat. Kalau kita ada saman yang terlalu tinggi, RM1,000, apakah yang berlaku? Apa yang berlaku adalah kita mungkin mengundang atau meningkatkan risiko amalan rasuah atau duit kopi di kalangan segelintir, bukan semua, segelintir pihak penguasa yang nak cari duit kopi atau side income lah. Jadi saya juga berharap pada hari ini Menteri boleh membuat satu ketetapan pada hari ini juga, niat kerajaan untuk mengatakan jika RM1,000 adalah terlalu tinggi atau tidak, dan jika ada satu niat kerajaan yang lebih jelas, maka semua pihak yang terlibat pun mereka tahu niat kerajaan, dan juga ada lebih penguasaan pun lebih jelas. Pertamanya, pelitup muka ni ataupun face mask, dia merupakan langkah pencegahan yang penting. Dengan izin, it's about 60%. It's about 60% you can stop, you can contain this problem. Dan juga digabungkan dengan penjarakan fizikal ini, 65% ada kajian menunjukkan. Kerana pada satu ketika kita tinggi, dan apabila kita berjaya untuk melandaikan lengkuk tu, maka rakyat dah mula complacent. Dengan izin Tuan Speaker, complacent, dah mula tak peduli, terutama di tempat-tempat yang hijau. Sebab tu ada hijau hari ni dah jadi merah menyala, kerana tak jaga. Dan yang penting sekali, kita semua tahu cerita ni, kisah ni, apabila mereka yang pulang daripada luar negara dan kena HSO dan keluar buka gelang dan keluar makan merata, menunjukkan ketidakpedulian. Tak peduli, pentingkan diri sendiri. Ini jadi kerajaan yang prihatin, kerajaan Perikatan Nasional yang prihatin ini cepat-cepat buat tindakan. Untuk apa, Tuan Speaker? Untuk selamatkan negara ni, untuk selamatkan rakyat ni. Kadang-kadang, it's just like kita sakit lah, Tuan Speaker. Bila kita sakit, kita makan ubat. The medicine is bitter, dengan izin. Pahit ubat ni, tapi pahit ni untuk bagi sihat. Jadi ini undang-undang yang kita buat dah tentu bukan untuk dera orang. Dah tentu dengan niat yang cukup ikhlas, yang cukup suci. Selamatkan negara ni, selamatkan rakyat ni, selamatkan keluarga kita, selamatkan diri kita sendiri. This is very important. Tuan Speaker, permohonan rayuan denda untuk diturunkan boleh dilakukan, dibuatkan di mahkamah. Ini maksud Yang Berhormat Menteri, Menteri Kanan, Pertahanan. Kerana ianya dalam budi bicara hakim. Walau bagaimanapun, saya sekali lagi, Tuan Speaker, saya nak ucapkan berbanyak terima kasih pada Bandar Kuching. Saya menyanjungi keprihatinan dia. Dan saya mengambil kira semua cadangan-cadangan tadi. Ada pegawai-pegawai di belakang mencatat cadangan-cadangan tadi. KKM akan bawa perkara-perkara yang disebut tadi ke mesyuarat khas menteri-menteri bagi PKPP yang akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan. Pagi esok ada satu meeting, dan saya dah bincang dengan Yang Berhormat Menteri. Perkara-perkara yang dibawa tadi akan dibincangkan dan akan secara lanjut dan akan diberi pertimbangan. Mudah-mudahan negara kita ni selamat daripada bencana wabak ini. Terima kasih, Tuan Speaker.